إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Disambung kitab kita Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Ar-Rusul wa Risalat. Dan hari ini kita masuk bab yang terakhir, beriman kepada seluruh risalah. Betul tak? Bab yang kedua, risalah samawi. Dia baru masuk risalah. Kitab ni Rasul dan risalah. Tapi risalah ni banyak ni. Rasul dia tebal ni, banyak ni. Jadi sikit je sebenarnya dia letakkan dalam bab risalat sebenarnya. Sebab sebenarnya memang kalau kita nak detailkan masalah risalat, masalah kitab Injil, Taurat dan Zabur, kita terpaksa masuk dalam perbincangan comparative religion. Buku ni dia Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, dia tidak bermaksud untuk bincangkan masalah comparative religion dalam bab ni, buku ni. Dia hanya dalam siri akidah yang 8 ni, dia hanya nak menerangkan apakah itu akidah yang terdapat dalam akidah Islam tu je. Jadi sebab tu dia tak ceritakan masalah macam Ahmad Didat cerita, macam Zakir Naik cerita, macam pemuka-pemuka comparative religion di Malaysia ni yang bincangkan masalah Bible tu begitu detail sekali. Tapi cukuplah untuk apa yang diterangkan oleh Syekh di sini untuk kita faham apakah tujuan risalah yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita. Jadi dalam bab yang kedua ni, inilah dia letakkan dalam bab ni, iaitu beriman kepada risalah dan bagaimana cara beriman dengan risalah-risalah yang telah lalu. Dan ini kita dah masuk sikit pada kuliah yang terakhir kita sebelum 2 minggu yang lepas, iaitu bagaimanakah cara beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ni. Kalau kita ulang kaji sedikit muka surat 359, ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, dengan kitab-kitab terdahulu, pertama kita kena yakin bahawa kitab terdahulu ni betul. Jadi kalau kita tanya macam manakah kita beriman dengan Taurat, Injil, Zabur, kita kata Taurat, Injil dan Zabur ni betul, memang ada. Jadi barang siapa yang pertikaikan 3 kitab ni, dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Poin yang kedua, kalau kita tengok 309, iaitu kita kata wajib ikut kitab tersebut pada zaman kitab diturunkan, pada kaum tersebut. Maksudnya kalau orang tanya, Ustaz, kalau sebelum zaman Nabi Muhammad kita ikut Nabi mana? Kita kata ikut Nabi pada kaum tersebut, dan juga kitab yang diturunkan kepada kaum tersebut. Jadi kalau kita kata kalau kaum Nabi Musa AS, wajib ke atas dia berpegang kepada kitab Taurat. Maka siapa yang menyalahi kitab Taurat pada zaman Nabi Musa AS, dia berdosa. Dan bagi siapa yang bukan kaum Bani Israel pula, seperti kaum Arab yang dapat kepada mereka suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka wajib ke atas dia ikut Nabi Ismail. Sebab kalau kita baca banyak hadis Nabi SAW, Amru bin Luhai Al-Khuzai itu kan, orang yang mula-mula bawa berhala ke negeri Arab, Nabi kata, inni ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menarik tali perut di dalam neraka. Sedangkan Amr bin Luhai Al-Khuzai tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapakah dia dimasukkan ke dalam neraka? Dan dia pun tak pernah jumpa Nabi Ibrahim. Jadi poin dia adalah, adakah sampai kepada orang tersebut kitab kitab Nabi yang diutuskan pada kaum tersebut? Jadi kita tak boleh ada orang yang buruk dengan kita. Kita kata, Ustaz, kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Kita kata, adakah kamu tidak sampai kepada kamu kitab Nabi Muhammad SAW? Sampai. Bila sampai, maka kamu tak boleh kata ada hujah, walau kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW, tak wajib ikut dia. Begitu juga, itu alasannya Amr bin Luhai Al-Khuzai itu diwajib ikut syariat siapa? Wajib ikut syariat Nabi Ismail AS. Itu kedua, beriman. Yang ketiga pula, kita kata kitab itu tak bersalahan antara satu sama lain. Dia tak boleh kita kata kitab ni lawan dengan kitab Taurat, berlawan dengan kitab Injil. Tak, sekali-kali tidak.
Dia mungkin berbeza dalam masalah furuk, dalam masalah hukum syarak, detail hukum syarak, tapi dia tidak berbeza dari segi usul, iaitu isu pokok. Nanti kita akan tengok ni dalam bab yang akan datang. Yang keempat, dia kata kat dalam buku ni, iaitu kita kata syariat yang datang kemudian menghapuskan syariat yang sebelumnya. Syariat yang datang kemudian menghapuskan syariat yang sebelumnya. Yang ni boleh berlaku. Orang Yahudi dia tidak beriman dengan nasikh dan mansukh. Nanti kita akan belajar, kalau siapa yang belajar ulumul Quran, dia akan belajar bab nasakh dan mansukh. Pernah dengar tak nasakh dan mansukh? Apa nasakh dan mansukh? Faris. Memasukkan hukum yang terdahulu. Allah Ta'ala turunkan satu ayat yang memansuhkan hukum yang terdahulu. Sama ada ayat tu dimansuhkan dari segi ayat tu yang dimansuhkan, dikeluarkan daripada kitab, ataupun dikeluarkan dari segi hukum sahaja. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu, dalam juzuk yang pertama lagi, Allah Ta'ala kata ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Bila kami menghapuskan suatu ayat, maka kami akan datangkan satu ayat yang lebih baik daripadanya, ataupun yang setara daripadanya. Maksudnya boleh berlaku nasakh. Orang Yahudi dan juga Qadariyah, Mu'tazilah, apa semua tak percaya dengan nasakh. Sebab apa? Dia kata mana boleh Allah Ta'ala buat benda yang baru. Nampak tak? Tak boleh Allah Ta'ala tak boleh buat benda yang baru. Nasakh maksudnya ilmu yang baru. Maksudnya dia kata Allah Ta'ala nak tukar, maksudnya Allah Ta'ala baru tahu yang benda tak sesuai. Tak, disilap sebenarnya. Allah Ta'ala memang dia tahu dah, cuma Allah Ta'ala bagi satu hukum yang sesuai pada peringkat awal, kemudian Allah nak nasakh yang kemudian. Kemudian kita masuk juga cara beriman dengan risalah yang terakhir, iaitu risalah Nabi Muhammad SAW. Yang ni kita rasa tak perlu kita detailkan banyak sangat, sebab ini selalu dah ustaz-ustaz semua cerita bagaimanakah kita beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Cuma yang jadi isu dia yang bahagian kedua, muka surat 363, aku peringatkan kalian tentang ahli bait. Maksudnya Nabi suruh jaga ahli bait, bukan suruh kata berpegang hanya pada ahli bait. Dengar tak ayat hadis ni? Muka surat 363 buku ni. Dia kata hendaklah aku ingatkan kalian tentang ahli bait. Maksud di sini adalah aku ingatkan kalian supaya menjaga hak-hak ahlul bait. Bukannya maksudnya kamu berpeganglah hanya kepada ahlul bait. Ini seperti golongan-golongan yang sesat, Syiah dan juga Habib-Habib zaman sekarang ni. Dia hanya nak ambil ilmu siapa yang ada daripada ahli bait dan siapa yang disanad daripada ahli bait saja. Maka ini adalah dalal, kesesatan yang nyata. Itu habis. Itu kesimpulan ulang kaji daripada kuliah lepas. Kalau ingat tak ingat hentaklah, okey. Itu kita dah baca pada kuliah yang lepas. Hari kita masuk pula yang bahagian kedua daripada bahagian bab yang kedua ni, perbandingan risalah. Dalam ni ada 3, A, B, C. A, sumber dan tujuan risalah. B, nanti dia akan tunjuk persamaan risalah. C, perbezaan risalah. Jadi rasa-rasa ni insya-Allah kita boleh habiskan, sebab kita tak nak baca detail-detail sangatlah. Kita baca sekali lalu, tuan-tuan orang bijak-bijak belaka boleh baca sendiri. Okey. Kita baca mukadimah. Mukadimah penting. Kata pembahasan tentang perbandingan risalah-risalah samawiyah ini akan ditinjau dari berbagai aspeknya, dan ini adalah pembahasan panjang yang layak dijadikan tesis. Nampak? Risalah ilmiah, tesis sebenarnya. Tesis mana boleh muka 40 muka surat, tesis 2000 muka surat. Master. Dia kata tapi apa yang diuraikan ni cukup untuk bagi kita faham. Yang pertama, sumber dia. Sumber risalah dan tujuan risalah. Seluruh kitab-kitab samawi sumbernya adalah satu, iaitu sesuai dengan firman Allah. Sumbernya siapa? Daripada Allah Ta'ala. Wahyu sumbernya daripada Allah. Sebab tu kalau kita buka kitab usul fiqah pun, kalau kita bab musyarri', siapakah dia musyarri'? Siapa yang memberikan syariat? Hanyalah Allah. Hatta Rasul pun, para ulama kata dia sama ada dia kedua ataupun dia sama juga dengan Allah SWT, musyarri' juga. Ya, dari segi level Allah Ta'ala lebih tinggi dari Muhammad SAW. Tapi dari segi pembuat syarak, tak syak lagi. Nabi Muhammad SAW juga adalah pembuat syarak, yang meletakkan hukum syarak. Tapi dari segi sumber asal datang dari mana, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala kata dalam Quran yang kita biasa baca dalam surah Ali Imran ayat awal tu, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, telah diturunkan. Waktu kadang-kadang Allah Ta'ala pakai perkataan nazzala dengan anzala. Kenapa? Beza dia. Anzala turun sekali, nazzala turun banyak kali. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi, pertama musaddiqan, membenarkan kitab sebelumnya, wa anzalat taurata wal injil, dan kami telah turunkan Taurat dan Injil. Min qabl, sebelumnya, sebagai hudan linnas, hudan petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan kami telah turunkan al-furqan, itu Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid, dan semuanya orang yang kafir dengan ayat Allah, ingkar dengan ayat Allah, baginya adzabun syadid. Dengan ingkar dengan ayat Allah, adzabun syadid. Begitu ingkar, maksudnya ingkar dengan perintah Allah, walaupun masalah aurat. Sekarang kecoh dengan aurat, kecoh masalah aurat, kita kata dah haram juga. Kecoh sangat. Menteri ni kata boleh, orang tu kata tak boleh, orang ni kata ni. Masalah aurat semua tahu. Kalau ada orang pakai spender atas taklim ni, dia kata dia buka aurat ke tu aurat? Buka aurat, haram. Kita dah kata oh tak, disebabkan dia ni menang piala, kita kata boleh dia pakai spender atas taklim. Tak boleh kata macam tu. Ya, dia menang piala tu isu lain lah. Baguslah dia menang piala, tapi bila buka aurat lah, masalah yang senang. Tapi kenapa disebabkan masalah itu dipertikaikan? Kita marah tu bukan isu pasal dia menang ke tak menang ke apa, tak dia. So dia kata oh suka ke kalau orang tiba-tiba buat salah, kita bash orang dalam internet. Kita bukan bash Minah tu, kita bash orang yang mempertahankan perbuatan membuka aurat secara terbuka. Itu je. Masalahnya yang komen-komen ni semua mengaji kat UIA pun ada, mengaji kita kenal siapa yang komen tu. Penat dia cerita Syingga Mali apa semua, cerita triple IT lah, Islamic Credible Knowledge lah, benda semua, benda basic macam tu pun tak kerti. Allah Ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatillah. Kan kita bincang banyak kali dalam kelas ni, kalau seorang wanita tu dia ingkar hukum haid tu tak boleh solat, dia tak, aku nak solat juga, aku tak pegang pada Quran bahawa perempuan haid tak boleh solat, aku nak solat, dia nak solat, dia nak lawan hukum haid, kafir dia walaupun dia nak solat. Syekh Salam menajik cerita masalah ni, kan tak faham. Wallahu azizun dzuntiqam, Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi dzuntiqam, mempunyai hukuman. Jadi kita kata tak apalah, kamu nak cakap lah, Allahu azizun dzuntiqam. Semua kitab suci yang bersamaan diturunkan untuk satu tujuan dan sasaran yang sama, iaitu untuk menjadi manhaj. Ni sebab tu ustaz kita selalu sebut pasal manhaj. Bila kita ngaji sunnah, baru kita dengar pasal perkataan manhaj. Sebelum ni tak pernah dengar ustaz-ustaz manhaj, betul tak Akmal? Kat masjid saya tak pernah dengar lah, selama 23 tahun lebih sebelum dapat sunnah. Ustaz cerita pasal kita kena ada manhaj, manhaj yang benar. Hidup ada manhaj yang betul ketika hidup di dunia. Mereka dibimbing oleh ajaran-ajaran, arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalamnya. Kitab-kitab suci tersebut diturunkan untuk jadikan sebagai ruh dan cahaya. Ini tujuan, ini poin-poin penting. Kalau nak mengaji, kita kena pandai tarik poin tu. Nak periksa nanti, nak dapat poin, tak ada periksa lah, saya tak buat periksa kelas ni. Cuma kita nak pandai tarik poin. Baca buku kitab kena pandai tarik poin. Dan cahaya yang menghidupkan dan menerangi jiwa. Kita nak ada cahaya yang menerangi jiwa dan menyingkap kegelapan jiwa dan kehidupan. Al-Quranul Karim telah menerangkan kepada kita tujuan diturunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Cantik ayat ni kesimpulan. Lepas tu kalau kita hafal ayat ni bagus. Ketiga kitab suci ini merupakan kitab suci samawi yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman, okay, saya akan baca Arab dan saya akan terjemah terus, supaya kita dapat tengok. Allah Ta'ala kata Quran,
Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat itu, di dalamnya ada hudan dan ada nur. Kenapa ulama bezakan hudan dan nur sedangkan sama je? Macam mana tu? Padahal hudan dan nur, hudan tu tunjuk lah. Kenapa nak ada bezakan hudan wan nur? Nur tu rahimahullah. Agak-agak Faris tak apa. Sebab ada orang, dia ada huda tapi dia tak boleh jadikan Quran huda. Quran ni ada petunjuk ni. Quran kat depan mata, tapi dia tak tahu macam mana Quran tu boleh jadikan dia petunjuk dalam satu isu. Tanya setiap orang Islam, semua ada hudan dalam rumah dia, tapi tak jadi nur bagi dia. Itu maksud dia. Nur tu hanya bagi orang yang menghidupkan cahaya. Maksudnya orang ada Quran tapi dia tidak menghidupkan Quran itu, maka Quran itu tidak menjadi cahaya bagi dia untuk diterangkan jalan untuk dia. Nak hidupkan cahaya itu kena ngaji, kena tadabbur, kena ambil hukum dalamnya, kena perhatikan. Sebab itulah Al-Quran tak pernah ada orang tak dapat jumpa tajuk untuk buat tesis tentang Quran. Dah pergi bertahun, 1400 tahun, tak habis-habis. Tajuk asalnya ada tajuk yang baru untuk kita buat tesis tentang Al-Quran. Hudan wa nur tu maksudnya Allah Ta'ala sebut hudan wa nur. Okey. Lagi apa tujuan dia? Yahkumu biha, berhukum dengannya. Dah ada petunjuk cahaya, dan cahaya itu digunakan untuk kita berhukum dengannya. Berhukum dengannya maksudnya adalah setiap benda yang kita buat ni mesti terletak di bawah hukuman Al-Quran, bawah hukum Al-Quran. Lepas tu kita ada, umat Islam sentiasa perhatikan benda-benda macam ni. Masalah aurat, masalah halal dan haram. Sebab tujuan Al-Quran tu yahkum, bukan hanya sebagai duduk dalam bilik sebagai petunjuk cahaya. Macam mana petunjuk cahaya tu? Oh, cahaya macam tu je. Mana cahaya benda? Dia gunakan untuk berhukum dengannya. Yahkumu biha. Okey, siapa yang berhukum dengannya? An-nabiyun, para nabi, alladzina aslamu, iaitu yang tunduk. Orang yang akan berhukum dengan Quran ni ialah orang yang tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebab orang yang tak ada perasaan tunduk kepada Allah, al-ubudiyah, yang kita bincang banyak kali dah, ibadah apa semua tu, maka dia tak ada perasaan nak berhukum dengan hukum Allah. Itu yang keluarkan statement yang mangang-mangang ni, Malaysia will be our stupid state before Taliban state tu, Muhammad Minah tu. Nampak tak? Kesian Minah tu. Bapak ada masalah, anak masalah. Barakallahu fikum. Afanallahu wa iyyakum minhum. Allah Ta'ala melindungi kita daripada mereka. Aslamu lilladzina hadu, untuk apa dia? Ke atas orang yang hadu, orang Yahudi. Siapa lagi berhukum dengannya? Ar-Rabbaniyun, para ulama, wal ahbar, penita-penita mereka. Tapi bezanya Taurat apa dia? Bimastuhfidhu min kitabillah. Gariskan tu. Mereka diperintahkan untuk memelihara kitab Allah. Bimastuhfidhu min kitabillah. Kenapa saya suka gariskan kat sini? Faris, kenapa saya suka gariskan? Kenapa? Dalil bahawa kitab Taurat Allah Ta'ala telah perintahkan padri yang jaga. Al-Quran Allah Ta'ala yang jaga, tapi mereka telah gagal. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Okey, bila kita dah berhukum dengan Quran, maka banyaklah orang berhukum dengan kitab. Maka banyak orang akan kata, apalah kau ni bodoh, apalah kau ni Taliban, apalah kau. Lepas tu Allah Ta'ala sama apa? Fala takhshawun nas, jangan takut manusia. Nampak tak ayat tu? Peduli kan apa orang kata? Orang nak hate kita ke, benci kita, nak tuduh kita Taliban ke, nak tuduh kita, apa peduli apa? Fala takhshawun nas,
Wakhshawni, takut aku, takut Allah. Jangan takut orang kutuk kita apalah, baru ngaji sen taklim tiba-tiba jadi ekstrim. Peduli apa? Fala takhshawun nas wakhshawni, takut Allah, takut aku. Sebab tu khasyah, nampak tak Allah Ta'ala pakai perkataan khasyah. Apa maksud khasyah? Apa beza khasyah dengan khauf? Ini mengaji usul salasah tahu. Apa beza khasyah dengan khauf? Para ulama, sebagian ulama bezakan khauf dengan khasyah. Khasyah takut kerana ada ilmu. Khauf takut sebab tak ada ilmu. Macam mana tu? Saya kata contohnya macam, katakanlah satu hari bos Dell hantar Akmal ni pergi betulkan laptop dekat Buenos Aires, Argentina. Apa perasaan? Rasa happy, tiba-tiba di masa sama rasa takut. Okey lah, New Mexico, Guadalajara, Mexico sana, kat sempadan, tempat dadah. Apa perasaan? Takut kan, macam mana keadaan. Itu khauf. Khasyah pula, memang dah tahu. Kau tahu kat sana kerana ada tokek dadah, dia siap kulit orang, dia potong tangan lah. Itu khasyah. Dia tahu apa yang dia akan hadapi. Itu ulama kata khauf dan khasyah. Nampak Allah Ta'ala pakai perkataan apa ni? Khasyah. Sebab orang yang takut Allah Ta'ala kerana atas dasar ilmu. Sebagai ulama kata macam tu, khasyah. Fala takhshawhum wakhshawun wala. Nampak? Rasulullah Ta'ala kata apa? Nampak cantik ayat ni? Wala tashtaru, jangan kamu beli ayat Allah, ayatku dengan thamanan qalilan, dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Maksudnya apa Dr. Hana? Macam janganlah kerana dunia yang murah ni kamu nak jual kan, kena nak dapatkan kepentingan dunia. Kita nak cakap mengapa kerana nak dapat piala sekeping, tak apa, pakailah spender, tak masalah depan orang. Barakallahu fikum. Harga yang murah, piala sekeping, Allahu Akbar. Saya pun boleh buatkanlah bagi satu. Maksudnya dengan harga murah. Allah, ustaz mahal tu nak dapat piala sekali, bertahun sekali, 3 tahun sekali, betul tak? 3 tahun sekali. Tak pernah tahu aku kita pun tak boleh kasi. Harga yang murah. Kata law kanatil ard tadzinu janaha ba'udah ma saqal kafira jur'ata ma. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah dan lain. Kalau bumi ini harganya sebelah sayap nyamuk, lalat, nyamuk, maka orang kafir takkan dapat minum walaupun seteguk air. Maksudnya murah lah. Orang kafir banyak dapat piala emas, banyak kali dapat masa murah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Allah Ta'ala kata, wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa tak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala hukumkan, fa ulaika humul kafirun, mereka itu orang kafir. Memang kena pula ayat ni dengan tengah-tengah isu panas ni, masya-Allah. Ulaika humul kafirun, mereka itu kafir. Nanti kita akan tengok ayat seterusnya, zalimun. Kafir ini iaitu bagi orang yang menolak hukum Allah Ta'ala tadi, yang engkar terhadap hukum Allah Ta'ala tadi, mungkir dengan hukum Allah, ingkar, memungkiri hukum Allah Ta'ala, maka ini Allah Ta'ala hukum dia sebagai kafir. Masalah sama ni, wa katabna alaihim fiha, Allah Ta'ala tuliskan ke dalamnya, annan nafsa bin nafs, bahawa jiwa satu jiwa dengan satu jiwa, iaitu hukum qisas. Jadi hukum qisas bukan kita mula dulu, dah ada dalam kitab Taurat. Wal aina bil ain, mata dengan mata, wal anfa bil anf, hidung dengan hidung, wal udhun bil udhun, telinga dengan telinga, wasinna bis sin, gigi dengan gigi, wal juruha, dan luka, qisasun, ada hukum qisas. Faman tasaddaqa bih, siapa yang dia ambil diat, tasaddaqa, fahuwa kafaratul lah, maka dia adalah kafarah baginya.
Wa man lam yahkum, dan barang siapa tak berhukum dengan hukum apa yang Allah telah turunkan, fa ulaika humul zalimun. Mereka ni orang yang zalim. Kali ini zalim pula, tadi kafir. Kenapa? Yang ni bagi orang yang terima hukum tadi, tapi dia tak hukumkan secara adil, maka ini orang yang zalim. Ataupun sebagai ulama kata macam ni, ataupun dia kata hukum tu wajib, tapi dia tak nak buat kerana nafsunya. Betul hukum wajib, tapi ekonomi kita ni sekarang, kalau kita buat nanti habis kita tak makan. Macam kalau kita buat nanti negara kita nampak dia banyak sebabkan hawa nafsu. Dia dalam hati dia i'tiqad bahawa hukum tu wajib, dia tahu benda tu kena buat, tapi dia tak buat kerana tuntutan hawa nafsu. Apa beza dengan orang pertama tadi? Orang kata ini tak sesuai, ini Talibanism, ini menyebabkan orang bodoh, ini menyebabkan hukum-hukum yang bangak. Pergilah Romeo orang atas atas unta. Balik-balik cerita tu je. Bangang tak faham maksud hadis Nabi SAW. Maksud Nabi ialah kalau suami ajak walaupun atas unta kena buat. Mana ada orang buat atas unta, bodoh. Maaf sebab bodoh. Barakallahu fiikum. Bukan maksud Nabi suruh buat atas unta. Tak pernah berlaku zaman Nabi SAW orang berjimat atas unta. La haula wala quwwata illa billah. Jangan mereka yang suka berjimat dalam kenderaan. Orang kafir suka buat perangai macam tu. Cakap kat orang perangai mereka. Zalimun. Yang kedua zalim. Sebab apa? Dia tahu benda tu wajib, tapi dia tak buat kerana hawa nafsu. Ini macam kita kebanyakan. Macam kita tak tahu dah TV tu macam-macam, ada benda haram, cerita-cerita ni, cerita apa-apa cerita Transformer lah contohnya. Tak tahu dah ada perempuan seksi tu, heroin tu, tengok juga. Sebab orang kata best Transformer ni. Tahu dah haram, tapi tengok juga tu tak kan. Tak apalah, kita bukan nak tengok perempuan seksi dalam cerita Transformer tu, kita tengok robot tu kan. Macam orang tengok renang lah, Olimpik kata. Saya bukan nak tengok perempuan seksi tu, saya tengok renangan dia. Saya bukan nak tengok perempuan pakai baju seluar ketat tu. Kalau nak tengok gimnastik cara lompatan tu mantap tu. Itu zalimun. Macam kita lah, termasuk yang cakap ni. Allah Ta'ala sambung, wa qaffayna ala atharihim, dan apa dia maksud dia? Kami telah meneruskan kan teruskan kan, meneruskannya ala atharihim, atas tinggalan-tinggalan mereka itu, tinggalan Nabi Musa AS, kitab-kitab, suhuf apa semua, bi Isa bin Maryam. Kami terus apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, membenarkan apa yang dalam Taurat. Kemudian Allah kata wa atainahul Injil, kami bagi dia Injil, fihi hudan wa nur, ada hidayah dan ada cahaya. Wa musaddiqa, dan membenarkan apa yang pada tangannya, tangan Nabi Isa itu, minat Taurah, wa hudan, kitab, wa mau'izah. Satu lagi Quran ialah mau'izah, memberi peringatan. Benda ni salah, benda ni betul. Jadi tak boleh kita kata Quran kata macam ni, itu pedulikan, itu zaman datang. Ini mau'izah. Allah Ta'ala sama, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi, dalam orang ahli Injil, itu orang yang datang lepasnya, berhukum dengannya. Nampak dah dua kali dah kena berhukum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Kali ni fasik pula. Siapa tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Pertama tadi apa? Kafir. Yang kedua zalim. Yang tiga fasik. Fasik ni sebab apa pula? Dia dah jalankan hukum Allah, dah buat dah hudud, dah buat tak salah hudud apa-apa, tapi cara dia laksanakan tu bukan cara yang adil. Contohnya dah buat hudud tapi raja terlepas, orang awam kena.
maka ni orang ni fasik. Ataupun cara dia adil dengan cara tak betul. Dia tak memberi orang tu hak untuk dibela, contohnya. Dia buat cara yang tak betul, cara pembunuhan, cara yang zalim, ataupun dia malukan orang tersebut. Ataupun tak ada lagi hukum yang, tak ada lagi undang-undang, dia tak buat dengan cara yang sistematik, tak ada lagi pakarnya, tak ada lagi orang, dia main belasah je. Maka ini termasuk orang yang fasik. Yang ketiga ni contohnya macam berlaku pada zaman Nabi SAW. Bila ada orang nak diminta Nabi, dia untuk lepaskan diri sebab dia dah berzina kan. Dia kata, aku bayarlah seekor kambing, semua kena ampahkan ini. Nabi kata tak boleh pulangkan balik kambing tu, hendaklah diri sebat dengan 100 kali. Nama Nabi SAW apa? Kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangan dia. Ini buat nak elakkan dia orang yang fasik. Hukum hudud dia dah pakai, tapi cara dia jalankan hukum hudud tadi dengan cara yang tak adil, tak betul, maka ini termasuklah orang yang fasikun. Jadi kat sini kalau kita baca ayat ni, ada 3 level orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka tak semua sama. Tak tu kata kita nak buat hukum Allah tu kafir. Tak semestinya. Wallahu a'lam. Tak nak guna panjang kat situ, itu pada kuliah lain. Itu Allah Ta'ala cerita pasal Quran pula. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad, kitab dengan kebenaran. Masa apa maksud dengan kebenaran? Dengan hujah, dengan bayan. Lalu hujah bahawa benda ni benar. Itu kadang-kadang orang bila dia dapat kitab bukan dengan bil haqq, maka dia tak dapat rasa kebenaran Al-Quran tu. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Okey, sama macam sebelum ni, membenarkan apa daripadanya dalam kitab. Wa muhaiminan alaih. Ada tambahan lagi. Apa dia? Wa muhaiminan alaih. Muhaimin maksudnya penjaga. Apa terjemahan ni? Bahasa Melayu apa? Menjaga. English trustworthy. Muhaimin, yes. Yes. Penjaga. Maksudnya apa? Al-Quran ni muhaimin ke atas kitab-kitab yang sebelum ni. Maksud dia? Dia yang tapis. Mana yang datang kitab sebelum ni, mana yang tak kena dengan dia, tolak. Mana yang kena, okey. Itu maksud muhaimin. Jadi penapis kepada kitab-kitab sebelum ni. Ini tak ada dalam kitab Injil, tak. Kitab Injil dia tak muhaimin atas kitab-kitab Taurat dalam sebelumnya. Kitab Taurat juga tidak menjadi muhaimin kat atas kitab Zabur. Tapi Al-Quran di muhaimin. Sebab apa? Sebab dia last sekali. Maka dia tak ada ukuran tapis lain dah. Quran saja yang muhaimin. Ni faham? Muhaimin jadi apa dia? Tolok banding, pengukur, penjaga, yang memastikan apa yang dalam kitab sebelum ni, mana yang betul, mana yang salah. Jadi kalau kitab kata, ada sebut dalam Bible kata I'm God so worship me, kata Jesus, kata itu bukan kitab Injil tu. So Al-Quran muhaimin. Kalau kata Nabi berzina dengan anak dia sebab dah tak tahan sangat, dah gersang lama sangat, tak dapat isteri, dah meninggal apa semua, maka kita kata itu tak mustahil, itu bukan Injil tu. Dan seterusnya. Okey. Allah tak sama lagi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Sekali ketiga dah, kena hukum dengan hukum Allah. Tapi kali ni tambahan pula, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Tak ikut Quran, maka kamu ikut hawa nafsu. Yes. Tak ada kata I tak ikut mana-mana, I objektif. Objektif orang panggil, non-partisan, neutral. Humanism first before Islamism. Siyadatul insan qabla syariatul Islam. Syariatul Islam, itu istilah mereka. Itu istilah liberal. Siyadatul insan qabla syariatul Islam. Kemuliaan manusia sebelum
hukum syariat. Oh la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya ada benda dia ada i'tiqad bahawa dalam syariat Islam ada yang tak kena dengan kemuliaan manusia. Dan nampaklah dalam cara mereka letak nama-nama dia punya status. Macam kita kan Facebook kan nama kita kan, ada yang ada letak nama betul dia sendiri, ada yang letak nama gelaran lah. Contohnya nama sekian-sekian lah, gelaran macam Ferrari lah, apalah, tak nama macam-macam. Ada tak humanism first, Islam second. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada status dia pun menunjukkan akidah dia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca ni rasa masya-Allah, kelah akidah kena banyak lagi. Tak cukup untuk ya. Tak apa, elis yang tak terkena lagi ni tak termasuk dalam dia punya trap dia apa. Daripada termasuk elis yang tengah-tengah ni, yang baru nak ngaji, yang tak terkena dengan trap dia apa. Barakallahu fikum. Jadi kat sini wala tattabi ahwa'ahum. Betul lah para ulama salaf kata siapa tak ikut Quran dan sunnah dia ahlul ahwa wal bid'ah. Sebab itu ulama salaf, saya ulang balik, menggelar orang yang tak ikut Quran dan sunnah sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Orang ikut hawa nafsu dan bid'ah. Bukan sebab dia kuat seks, bukan. Kita ahli ahwa, ahli hawa nafsu, bukan sebab mereka tu kuat seks, tidak. Dahi dia pun lebam daripada dari Ustaz Salim. Tapi mereka telah ikut hawa nafsu, ahli bidah. Mereka tak suri jahat. Mereka lah orang yang paling anti kepada pedofil mungkin, anti kepada child labor mungkin. Mereka pun orang yang paling anti kepada certain benda. Tapi mereka itu ahli ahwa wal bidah sebab tak ikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bayangkan ulama salaf, berlaku pada zaman salaf dulu. Ini cepat mengaji baru-baru ni. Imam Abi Hatim Ar-Razi dia kata, hendaklah kamu meninggalkan kitab Al-Karabisi. Ali bin Yahya Yahya bin Ali Al-Karabisi nama dia. Isu dia sebab apa? Sebab dia kata Al-Quran tu lafaz tu makhluk. Dia kata lafaz makhluk. Dia tak ada Quran tu makhluk, kata lafaz makhluk pun. Imam Abu Hatim kata, aku tanya bapakku Abu Zur'ah Ar-Razi, tinggalkan orang ni, jangan baca kitab ni, jangan ziarah dia, dia ni ahli bidah. Masya Allah. Benda kecil cakap itu, lafaz Quran. Lafaz, bila kita baca Quran kan ada lafaz kan, lafaz kita Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz itu dia kata makhluk. Dia kata lafaz itu makhluk saja. Ulama salaf kata hendaklah kamu meninggalkan membaca kitab Al-Karabisi. Terus je. Dan seumpama dengannya. Zaman kita semua nak baca, tak apa, atas dasar kita ni menggerakkan intellectualism. Ambil yang baik, dia tak baik pun tak ambil. Macam mana anda tahu yang baik dan mana tahu yang tak baik? Mungkin anda baru belajar satu, anda tahu satu yang baik. Adakah anda belajar semua kebaikan? Tinggalkan kitabnya. Al-Karabisi ulama hadis. Bahkan ulama kata sebagian itu riwayatnya sangat banyak. Riwayatnya sangat banyak, beratus-ratus ribu riwayat dia. Beribu-ribu riwayat dalam hadis. Fiqh. Tapi ulama kata jangan ambil dia Al-Karabisi. Jadi macam mana anda tahu semua benda yang betul dalam kitab tersebut? Inilah fitnah yang berlaku. Sebagai orang belajar sunnah, dia tahu tahlil tu bid'ah, baca yasin bid'ah. Jadi diukuran kepada orang tu sunnah tak sunnah. Ustaz dia kata dia yasin bid'ah, tahlil bid'ah, okey ustaz tu ustaz sunnah lah. Barakallahu fikum. Lalu banyak ni kenyataan dia bertentangan Quran dan sunnah, kita tak perasan. Sebab kita faham sunnah tu apa? Tinggalkan tahlil, tinggalkan yasin. Dengan usul sunnah banyak lagi. Ulama salaf yang zaman salaf dulu dah lama tinggal yasin, tak buat yasin, tak buat tahlil pun. Sebab zaman memang tak ada. Tapi dia juga sebagai hukum sebagai ahlul ahwa wal bidah.
Kalau ustaz ekstrimnya, kerasnya. Kita bukan semua jadi ekstrim garang, tak. Ceramah ni garang, tapi kat luar kita biasa je. Semua kenal saya. Kat luar kita memang tertelik sama-sama. Tapi dalam masalah ni kita tak boleh kata, oh tak apa, you bacalah apa buku sekalipun. Ada setengah segmen tu, jangan baca buku salafi je. La haula wala quwwata illa billah. Memanglah kita tak baca buku salafi, kita baca masalah ESPN, kita baca ESPN Sport pun kita baca. Tapi bila kita katakan jangan baca buku, maksud dia jangan baca buku agama aliran salafi je. La haula wala quwwata illa billah. Akidah kena ambil akidah salaf. Nampak Abu Hatim Ar-Razi, dia tak tanya akidah, dia tak tanya Tom, Dick and Harry, tanya dalam, tak. Dia tanya kepada ayahnya. Dia tahu ayahnya ulama hadis yang dipercayai. Itu Abu Zur'ah Ar-Razi. Barakallahu fikum. Ini secebis apa yang kami sempat belajar. InsyaAllah nanti kita buat daurah kitab dekat sini pula. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala kata ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Okey, kat sini kalau orang tanya ustaz manhaj dalam Quran ada ke? Allah Ta'ala kata Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan bagi setiap kaum itu ada syariat dan ada manhaj. Allah tanya manhaj ada dalam Quran tak? Ada dalam surah Al-Ma'idah. Setiap umat ada syariat dan ada manhaj dia. Jadi tak boleh hanya faham syariat, tahu halal haram, tapi tak tahu manhaj. Tak boleh. Kalau tak ada setengah orang pakar dalam masalah fiqh, tak nafi, dia pakar. Al-Qarabisi, ulama yang mengaji daripada mazhab Syafi'i, bahkan dia hebat dalam mazhab Syafi'i. Barakallahu fiqh. Tapi manhajnya ada masalah. Mungkin kita boleh tahu orang ustaz ni bagus dalam masalah hadis contohnya, tapi manhajnya ada masalah. Maknanya ada masalah fiqh, bagus, mufti dia, maknanya buat faraid, dia hafal semua hukum-hukumnya, tapi manhaj tak tentu lagi, akidah dan manhajnya. Tak kata walau sya Allah ni. Yang ni ayat ni kepada hujah, kata ustaz, kita kan nak jadi satu umat. Kenapa ustaz suka tengok benda-benda macam ni? Allahu Akbar. Quran dah bagi jawapan awal lagi dah. Sibuk-sibuk nak manhaj apa? Kita nak bersatu. Kita nak bersatu. Betul tak? Banyak tak orang bagi hujah macam ni? Baca ayat tu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala jadikan kamu sama satu. Ini kehendak iradah syar'iyah. Iradah syariah, kehendak syarak. Allah Ta'ala nak semua satu. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah Ta'ala nak uji kamu atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu. Maksud Allah Ta'ala nak uji siapa antara kita nak ikut manhaj yang benar, siapa nak ikut akidah yang benar, siapa nak ikut syariat yang benar, dan siapa di antara kamu yang tak nak ikut. Jadi alhamdulillah, bila kita baca ni, bila kita tengok dalam Facebook, ada yang tak nak ikut, ada yang nak ikut. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Berkejar-kejarlah kamu untuk buat kebaikan. Ilallah. Itu isu dia. Isu dia bukan sebab kita terkenal dalam Facebook, nak terkenal sebagai pejuang sunnah. Tidak. Sebab apa isu dia ialah ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah kamu semua akan. Bagaimana juga isu dia, kita jumpa Allah. Kita juga terkenal dalam Facebook, dapat like berapa, tengok like pun last 200 terkenal. Bukan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum. Maka Allah Ta'ala akan cerita kepada kamu apa yang kamu semua telah berselisih padanya. Itu Allah Ta'ala akan bongkarkan segala kebobrokan kamu. Wah, bahasa Indonesia sikit. Segala kebobrokan kamu di dunia ini. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Itu isu dia.
Isu dia supaya Allah Ta'ala akan buka nanti segala amalan kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan hadapan manusia, berjuta manusia nanti. Masa ni action lah. 25 golongan bijaksana Melayu konon. Allah kata, Allah Ta'ala yufayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah Ta'ala sambung lagi. Berapa kali dah hukuman? Berhukum kali yang keempat. Wa anihkum bima anzalallah. 4 kali ayat ni. Berhukumlah. Maksudnya isu dengan Quran bukan isu kami beriman. Kau beriman tak Quran kitab Allah? Beriman. Bukan itu isu dia. Isu dia adakah kamu berhukum dengan hukum Quran atau tidak? Itu isu. Bukan sekadar isu orang, saya percaya Quran tu, percaya. Saya tak Ramadan khatam tau. Isu khatam. Saya dah khatam tau, 10 tahun dah khatam. You baru belajar saya taklim tak kata khatam lagi. Bukan isu khatam. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah kamu. Dia kata hukum masing-masing, dia kata, kan? Masing-masing lah, itu dengan Allah Ta'ala je. Apa yang sibuk-sibuk? Wa anihkum bainahum, di antara mereka, bima anzalallah. Masa aku akan hukum kamu. Ustaz kalau kita cakap macam ni, nanti orang kata, oh Islam ni judgemental lah. Orang suka nak judge orang. Okay, you nak judge orang nanti. Kita tak ada hal nak judge orang. Banyak kerja lagi. Tapi kita Allah Ta'ala suruh wa anihkum bainahum dengan ni bainahum, bukan wa anihkum anfusakum, bukan. Hukumlah diri kamu, bukan. Bainahum bima anzalallah. Sambung lagi. Allah Ta'ala ulang oleh wala tattabi' ahwa'ahum. 2 kali dah Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala takkan ulang benda tu kalau benda tu tak penting. Wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka. Ini poin yang tak ada sebelum ni. Apa dia? Hati-hatilah kamu supaya kamu itu tidak terfitnah dengan mereka. Kamu tidak diselewengkan. Fitnah maksud sini adalah apa dia? Difitan dengan, maksud kita, dia terkena fitnah, kan kita kata. Dia terkena fitnah liberal contohnya. Dan itu janganlah kita sibuk-sibuk pasal hal aurat orang. Yang penting kita amal dulu, kita cukuplah. Dia terkena fitnah. Adakah mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memberi perhatian yang sangat berat terhadap masalah ni? Sehingga Umar Al-Khattab, kita baca dalam Sahih Bukhari kan, bila sebelum ayat hijab diturunkan, bila Umar Al-Khattab nampak isteri Nabi tak pakai hijab, Umar Al-Khattab rasa hati, kata, wahai Muhammad, haramkanlah Umar pakai hijab. Terus tak seronok tengok isteri Nabi sendiri tak pakai hijab. Kita baca dalam Sahih Bukhari. Nabi tak berani nak buat hukum sebab Allah Ta'ala tak bagi arahan lagi. Kemudian bila dah turun arahan, semua berhukum dengannya. Barakallahu fikum. Ini terutama sekali muslimat yang faham masalah. Wa dharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw. Jadi kalau kamu berpaling, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Allah Ta'ala nak memberi mereka balasan di atas dosa mereka. Apa balasan tersebut? Apa dia? Balasannya apa? Apa balasannya? Ini balasan kita tak masalah ekonomi. Masalah pertama masalah dari segi keselamatan kita. Kita tak nampak masalah ni. Masalah ekonomi, masalah kampung, orang emas kena buang banyak, tak ada barakah. Maksiat yang dilakukan itu tu. Pertama sekali, kalau perpecahan antara umat Islam sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala tu Kul huwal qadiru ala an yunazzila alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an. Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menurunkan azab ke atas kamu daripada atas
ataupun daripada bawah. Azab daripada atas, apa dia? Panas, hujan lebat, banjir. Bawah, gempa bumi. Tak pernah Malaysia gempa bumi. Sekarang Malaysia gempa bumi. Dulu kita mengaji tu geografi sekolah, negara Malaysia ini terlindung dengan kawah apa tak. Betul tak belajar sekolah dulu? Lingkaran api Pasifik. Apa benda, tiba-tiba ada gunung berapi sekarang. Mana lingkaran api Pasifik kau? Barakallahu fikum. Ta'ala Tuhan min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an. Dan jadikan kamu ni berpecah belah. Kamu berpecah belah tak? Oh, berpecah belah. Dulu bersatu, sekarang diceraikan. Tu berpecah lah. Lepas tu nak cerai gaduh pula. Dulu sama, satu kapal sama-sama, dah bergaduh, dah sekarang mantan dia mantan ini, dia mantan dia tu. Nampak tak? Najib dengan Dr. Mahathir dulu kawan. Dia yang suruh naikkan orang ni, kan dah bergaduh dalam di luar. Au yalbisakum syi'an. Tak nampak ke ayat ni? Orang tak nak jadikan kamu pecah. Yalbisakum syi'an. Sebab tak nak buat hukum Allah. Saya tak tuju mana-mana, umum semua. Dulu sama. Dulu semua bersama dengan Tok Guru. Orang pecah, dia tak setuju dengan Tok Guru. Tak jadi sekarang. Betul tak? Nak buat pasma lah, pas dah. Au yalbisakum syi'an. Tak nampak lagi ke? Allah fikum. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Dan supaya kamu merasa kesan kamu kejahatan antara satu sama lain. Dan kita rasa kejahatan antara sama lain. Ini Allah Ta'ala kata apa? Ayusibahum bi ba'di dhunubihim. Dosa mereka. Wa inna kathiran minan nasi la fasiqun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Last sekali. Terus kita balik. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Kamu nak hukum jahiliyah ke? Nak pakai ke hukum orang kafir ni? Jahiliyah ni apa kesalahan Quran? Ialah hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapakah orang yang paling bagus meletakkan hukum di qaumin yuqinun? Mestilah Allah. Bagi orang yang yakin. Maksudnya orang yang tak nak hukum Allah, maksudnya dia tak yakin dengan hukum Allah Ta'ala tersebut. 4 ayat ni, ataupun kita kata 6 ayat ni, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cantik 7 ayat ni. Ini asas kenapa kita kena ikut Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah kita ikut Quran dan sunnah. Ada soalan? Soalan? Kita masih dekat 369. Berkenaan dengan ayat mulia ini, kata Dr. Ashkar, seorang penafsir kontemporer mentafsirkan bahawa setiap agama yang datang dari sisi Allah adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Agama datang untuk memimpin, mengatur, mengarahkan dan memelihara kehidupan manusia. Agama yang datang dari sisi Allah tidak hanya mencakup masalah akidah dalam hati. Nampak? Kau masalah hati je sekarang ni. Tapi yang penting iman you. Tak kisahlah you bukan spender pun, jadi iman you yang penting. Atau sekadar syiar-syiar peribadatan, ataupun sekadar syiar saja. Syiar yang penting. Serban, selempang, itu syiar. Di kuil dan di mihrab, bukan syiar. Malaysia ni bagus, banyak syiar, banyak masjid. Kau tanya orang Arab Saudi, Malaysia bagus, banyak masjid. Ada surau, ada KLCC, ada surau. Arab pun tak ada. Tak semua ada surau. Malaysia semua ada surau. Sebab disco ada, tak ada surau. Kalau disco ada surau, hebat. Ada tak? Ada disco ada surau? Masya Allah, hebat disco tu. Islamik, akidah dan ibadah meskipun sangat penting bagi kehidupan manusia, penting untuk mendidik hati, tidak cukup untuk memimpin, mengatur, mengarahkan dan memelihara selama tidak ditopang dengan manhaj. Dengar ni, manhaj kena ada. Sebab tu kita kena ngaji.
Okey lah, I dah amal apa dah, I pergi haji dah cukup lah tu, apa nak haji dalam sangat, I bukan nak jadi ustazah kata. Nak jadi ustaz. Manhaj aturan syariat yang diterapkan dalam kehidupan. Selain itu, semua undang-undang tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dan menetapkan hukum perundangan negara dan kekuasaan. Orang yang melanggarnya harus diberi hukuman. Kehidupan manusia tidak akan berjalan seimbang kecuali jika pokok akidah, syiar keagamaan dan syariat-syariatnya berasal dari satu sumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menguasai hati. Itu yang penting. Carilah apa pun solusi untuk menyatukan umat, takkan dapat satu melainkan dengan satu syariat. Beribu tahun Islam perintah Turki dan suatu petiga dunia, satu syariat ya. Dan tak nak pun bergaduh pasal isu kaum dan lain-lain. Barakallahu fikum. Sebelah 370. Adapun jika kekuasaan hukum itu berasal dari sumber yang beragam dan berbagai macam sekarang lah, ada yang nak ikut sosialis, ada yang ikut ini, ada yang ikut komunisme, ada yang ikut kapitalisme, iaitu jika dalam masalah yang berkaitan dengan hati dan syiar-syiar agama diserah kepada Allah, sementara kekuasaan atas undang-undang dan hukum diserahkan kepada selainnya. Inilah da'ma liqaisar liqaisar wa ma lillah lillah. Ini istilah mereka. Yang ini bila berlakunya revolusi di Perancis, ini dunia istilah dia. Da'ma liqaisar liqaisar wa ma lillah lillah. Tinggalkan apa untuk raja, itu urusan raja. Agama biar untuk Allah. Barakallahu fikum. Maksudnya urusan agama, urusan dunia ni tak ada masalah hukum syariat. Sekular. Yang sekular, yes. Tinggalkan ni. Ini masalah dunia. Ustaz jangan masuk campur. Ustaz bincang masalah cerai, nikah, talak, yes. Ini kesan daripada apa yang British dah bawa kepada kita. Lepas tu kita tengok undang-undang qadi, apa qadi? Nikah, ada tak? Sekarang qadi tu hakim. Tapi istilah kita kadi, kita sebut tok kadi. Sebab tok kadi kita ingat apa? Nikah je. Kita ingat lain lah. Kesan apa yang barat telah masuk oleh kita otak, kita faham qadi nikah. Sebab British telah letakkan hukum nikah tu, hukum Islam. Kalau ikut nikah hukum Islam, British pun dah buat dah. Britain sekarang pun dah buat nikah kahwin, biar Islamic scholars yang uruskan. So saya kata Malaysia, Britain pun nak buat hukum tersebut. Kat England boleh bayar zakat, kat England boleh puasa, betul tak? Bahkan kat England lagi bebas, dia nak sembahyang ikut sunnah. Kat Malaysia kesini kena pegang. Seorang goyang-goyang pegang. Sana bebas. Lagi bagus daripada ikut sunnah. Isu dia bukan itu saja, tetapi Allah. Isu dalam manhaj agama, hukuman-hukuman dan syariat ni. Sementara kekuasaan atas hukuman dunia diserahkan kepada selainnya, maka jiwa manusia akan terbahagi dan antara dua kekuasaan yang berbeza, antara dua orientasi yang berbeza, antara dua tatanan yang berbeza pula. Pada saat itulah kehidupan menjadi rosak dengan taraf kerosakan sebagaimana telah disyaratkan oleh Al-Quran dalam pelbagai konteksnya. Dalamnya, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka dunia akan binasa. Banyak orang belum jumpa ayat ni, dia faham dari segi fizikal saja. Maksudnya kalau dunia ada banyak Tuhan, maka bergaduhlah Tuhan ni nak tunjuk kehebatannya kan. Isu sebenarnya adalah, isu yang kedua yang penting adalah, kalau di dalam dunia ini orang hatinya tunduk kepada selain daripada Allah Ta'ala, pun akan binasa macam sekarang. Itu isu dia. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau semua orang ikut hak, kalau seandainya kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, saya akan rosaklah bumi dan apa yang dalamnya. Sekarang kan rosak. Tengoklah TV. Semalam saya share dalam Facebook saya, Jack Black pergi kat Uganda tu, kesian. Barakallahu fikum. Bagaimana kekayaan tak seimbang dalam dunia ni. Macam kita sebutnya kali dah. Kalau lah dunia sekarang ni macam diperintah oleh hawa nafsu. Di barat orang belanjakan untuk makanan anjing tu, makanannya kalau diberikan boleh cukup untuk satu benua Afrika makan. Pernah baca tak statistik ni?
apa yang orang barat bagi kepada anjing dan kucing mereka makan tu, belanjakan, beli pedigree Paul lah, makanan ada vitamin macam-macam. Makanan anjing tu, nak bagi anjing bulu dia apa, gebu. Sebab nak bagi bulu gebu je beribu belanjakan untuk anjing tadi. Duit tu daripada barat tu cukup untuk bagi makan satu benua Afrika. Lepas tu kita tengok orang daripada benua tu kesian, tak pandai, kita salahkan. Tengok orang tu lah bergaduh, tak pandai apa semua. Kita dari kecil lagi bapak kita bagi makan, kita berkhasiat, makan vitamin, makan apa semua. Tapi betul kita pandai. Tu kita panggil Bangla, kita panggil ni orang ni Bangla, kita panggil orang ni Rohingya. Pandang lekis sebelah mata bila dah jalan dekat KL tu, bila isi minyak tu, kita pandang mata kita tak pandang dengan pandangan macam ni kita pandang orang lain. Sebab apa? Sebab lainnya kasta kononnya kita ni. Ini fasadatul ard, ni rosak bumi. Kata ulama salaf, bila kamu keluar rumah, kamu rasa kamu lagi bagus daripada orang lain, maka tanda rosaknya hati kamu. Dan kita sentiasa bila pandang orang Bangladesh, kita nampak macam Bangladesh, dia ambil nasi lebih kat masjid pun kita bising juga ketika buka puasa. Ini kita ada rosaknya hati. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Nampak tak? Jadikan kamu ni satu syariat, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Banyak lagi ayat macam ni. Jadi apakah tujuan Al-Quran? Al-hukum kat atas manusia. Fahkum bainahum bima anzalallah. Bukan sekadar beriman, bukan sekadar ni, al-hukum bainahum. Jadi kita nak tanam pada masyarakat kita, Al-Quran ialah kitab yang digunakan untuk at-tahkim bainan nas. Dan banyak lagi dalil, dan tuan boleh baca di sini dalam buku ni bi'idznillah ta'ala. Saya tak sempat juga habis, nanti insya-Allah lepas raya lah. Kitab ni bagus, sedap baca pelan-pelan, tapi tak apalah, lepas raya. Pelan-pelan tak apalah, lepas raya lah insya-Allah. Kita akan habiskan bahagian yang persamaan dan perbezaan antara kitab Al-Quran dan lain-lain, dan kitab samawi yang lain. Barakallahu fikum. Persoalan? Salah. Okay, saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga Allah Ta'ala jadi kita kekuatan ikut puasa, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jumpa lepas raya pun 2 minggu lepas raya. Tengoklah SMS apa semua. Semua tak pasti tarikh yang tepat bila kita sambung. InsyaAllah pada kita akan baca kitab ni. Lepas tu tuan-tuan standby dengan kitab yang seterusnya, iaitu keluar buku ni, kiamat kecil. Dari kiamat kecil, kiamat besar, syurga neraka, qada dan qadar. 4 lagi, maksudnya dah hampir 4 dah. 3-4 lagi. Kiamat kecil, kiamat besar, syurga dan neraka, qada dan qadar. 4. Habis ni masya-Allah kita makan ketupat dengan rendang apa semua. Allah. Kenduri katam kena kitab. Bagus tu kan? Kita raya sekali. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.